Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar ya Tuan? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Kami masa ni semangat tadi. Baru tadi cakap bincang sedikit saja macam adakah kan lihat. Tapi kan masalahnya namanya tu panjang dan payah kita ni menyebut. Sekarang lah tadi lupakan satu. Tadi mulakan dulu dengan pembicaraan kita ni pada hari ini, iaitu perkataan purba. Tentu telah terbayang mengenai dengan sesuatu benda yang sangat lama. Jadi apakah antara perkara dan benda yang Tuan ingin ketengahkan khazanah purba yang berusia jutaan tahun, khususnya kepada penonton? Kita ni silakan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak Rampai Pagi Radio Televisyen Brunei kerana menjemput saya bagi mewakili Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassanal Bolkiah untuk memberikan mengenai topik saya pada ini, iaitu menerokai khazanah purba yang berusia jutaan tahun. Apabila menyebut mengenai perkataan purba itu sendiri, telah terbayang di minda fikiran kita. Ianya merupakan sesuatu yang lama ataupun kesan sejarah. Namun seberapa lamakah kesan sejarah itu? Adakah ianya boleh mencakupi dalam tahun ratusan, ribuan? Tetapi khususnya mengenai topik pada hari ini hanya mencakupi mengenai sesuatu artifak yang mencapai usia sehingga jutaan tahun. Dan artifak yang saya ingin terangkan pada hari ini ialah koleksi fosil yang merupakan salah satu daripada koleksi yang dipamerkan di Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassanal Bolkiah, khususnya di dalam Galeri 7, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, itu sebagai mukadimahnya. Jadi daripada mukadimah pun sudah tadi cukup turun jadi penonton. Jadi pastikan terus saja bersama dengan kami. Dan untuk tidak melengahkan masa lagi, teruskan saya wawancara hari ini. Kalau boleh diajukan soalan berikutnya kepada Tuan. Mungkin boleh Tuan jelaskan apakah takrif mengenai dengan fosil. Tuan menyebut tadi fosil, mungkin ada orang yang cuba bertanya-tanya apa kan fosil ini. Mungkin kalau boleh diperjelaskan lagi ni Tuan. Okey, ya. Mungkin fosil ini mungkin tidak ramai yang belum terdedah mengenai perkataan ini. Ya. Fosil ini sendiri takrifnya ataupun definisinya merujuk kepada sesuatu ataupun sisa ataupun kesan hidupan yang lampau, merangkumi tumbuhan dan juga binatang, iaitu sesuatu yang pernah hidup satu ketika dahulu. Namun ketika ini ianya telah mati dan terpendam di dalam tanah. Bercakap mengenai usianya, setentunya ianya berusia mencapai sehingga jutaan tahun. Dan menariknya juga prosesnya terjadi secara semula jadi. Bukan itu sahaja, memandangkan usianya yang mencecah sehingga jutaan tahun, setentunya ada di antara spesies-spesiesnya yang telah pupus di telan zaman. Namun dengan keizinan Allah Subhanahu Wa Taala dan juga kebesaran dan serta kekuasaannya, kita dapat menyaksikannya sehingga ke hari ini. Pada kebiasaannya, bahagian organisma yang menjadi fosil pada suatu organisma itu adalah bahagian keras seperti gigi, cengkerang dan juga tulang. Sementara bahagian lembutnya seperti daging akan leput dan reput. Ya. Jadi kalau Tani dapat mungkin diberikan secara kesimpulan barangkali Tuan, daripada definisi yang Tuan berikan tadi, fosil ini merangkumi daripada tubuh-tubuhan ataupun binatang. Betul. Yang telah pun nyerang, telah pun tamat usia, telah pun mati nyerang kita ni. Dan lepas tu terkubur dalam tanah, and then ratusan tahun atau ribuan jutaan tahun dan ditemui kembali peninggalan tulang-tulang dan sebagainya. Jadi kalau yang Tuan kongsikan tadi pun usianya boleh sampai jutaan tahun. Ya, kalau tadi memfokuskan ke arah exhibition yang akan dipamerkan nanti di Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassanal Bolkiah, berapakah usia fosil yang akan dipamerkan di balai nanti? Koleksi-koleksi fosil yang bukan tetapi yang telah dipamerkan masa ini telah dipamerkan di dalam Galeri 7 dan juga salah satu kawasan berdekatan kafeteria di Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassanal Bolkiah adalah mencapai usia jutaan tahun, iaitu di dalam jangka di antara era Miocene, iaitu 18.5 juta tahun sehingga ke era Cambrian, iaitu 540 juta tahun.
18,7 7 juta ke 540 juta tahun. juta, 18 juta. Jadi sebenarnya apa antara kepentingan fosil ini? Okey, kepentingan kewujudan fosil ini bagi khususnya kepada para ahli paleontologi yang mengkaji fosil, dari sudut agama, kita ni percaya bahawa setiap kewujudan yang terzahir di dalam dunia ini merangkumi penciptaan makhluk dan juga penciptaan makhluk seperti manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, fenomena-fenomena alam seperti gunung, ganang, langit, hujan dan sebagainya adalah berkat dan kekuasaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ianya adalah mencerminkan bahawa walaupun spesies-spesies kehidupan ini pernah wujud dalam ratusan ataupun jutaan tahun yang lalu, kita masih dapat menyaksikannya sehingga ke hari ini. Sementara dari segi ekosistem pula, kewujudan fosil ini jelas membantu khususnya kepada pengkaji-pengkaji paleontologi dan geologi dalam menentukan fasa geologi masa sesuatu kawasan. Seperti kawasan iaitu sama ada kawasan itu pernah ditenggelami air ataupun berubah pada masa ini yang telah menjadi kawasan daratan. Sementara dari sudut biologi pula memperlihatkan bahawa kewujudan fosil ini membantu para ahli biologi untuk memperlihatkan evolusi spesies-spesies hidupan merangkumi tumbuh-tumbuhan dan juga hidupan liar ini. Di samping itu juga faktor biologi ini memperkenalkan habitat dan juga pemakanan yang pernah dikonsumsi oleh spesies-spesies hidupan tersebut. Spesies tersebut. Ya, antara kepentingannya memang cukup menarik. Betul. Dan kalau boleh tanyakan lagi ni Tuan, bukan apa ni terkanang, macam mana proses pembentukan fosil? Dulu pernah belajar Nato lah masa sekolah mendengar barangkali Tuan. Mungkin ada menyaksikan tadi hari ini pelajar-pelajar kita ni mungkin kalau lebih mendalam, dapat lebih mengetahui dengan lebih mendalam lagi daripada penerangan Tuan nanti. Kalau Tuan boleh kongsikan macam mana sebenarnya proses pembentukan fosil ni Tuan? Okey, ya. Seperti yang dinyatakan sebentar tadi, setiap fosil itu terjadi ataupun terhasil secara semula jadi. Ia bermula apabila kehidupan itu telah melalui fasa kematian dan tertimbus di dalam lapisan sedimen, iaitu di dalam tanah atau batuan dalam tempoh yang lama, iaitu memakan masa hingga jutaan tahun. Namun jika dilihat, kalau anda pernah melihat galeri sebelum ini, fosil itu terbentuk di dalam pelbagai bentuk dan struktur dan ia adalah dipengaruhi oleh beberapa faktor pembentukan. Yang pertama ialah dinyatakan sebagai proses premineralisasi. Bagaimanakah proses fosil yang terjadi secara premineralisasi ini yang selalunya terjadi kepada fosil kayu? Apabila sesuatu kayu itu telah mati dan ia tertanam di bawah lapisan sedimen tanah, aliran air yang mengandungi beberapa mineral seperti cryptocrystalline silica, metals iron oxides, metal sulfates dan calcium carbonate turut terbawa sama dan meresap masuk ke bahagian organik di dalam kayu itu, sekaligus menjadikan struktur kayu tersebut mengeras dan apabila dilihat pada masa ini strukturnya keras seperti menjadi batu. Dan proses yang kedua pula adalah dikenali sebagai proses karbonisasi ataupun carbonization. Melalui proses karbonisasi ini, fosil itu selalunya hadir di dalam bentuk nipis. Kenapakah ia nipis? Adalah kerana apabila berlakunya tekanan ketika proses endapan di dalam tanah yang menyebabkan segala nitrogen, hidrogen dan oksigen yang terdapat di dalam organisma tersebut terkeluar. Dan apa yang dilihat sehingga kini hanyalah pada cetakan sahaja. Sementara proses yang ketiga ialah mold dan cast, iaitu bahagian di luarnya terawet secara semula jadi. Dan bahagian di dalamnya pula terawet dalam tempoh yang kemudian. Okey. Dan banyak sebetulnya yang telah pun dijelaskan sebentar tadi dan seolah-olah saya berada di dalam kelas ya. Untuk mengetahui fosil itu macam mana kepentingannya dan proses pembentukan dan sebagainya. Tapi ingin kita mengetahui, kalau tadi Tuan ada mengatakan ianya ada dipamerkan di Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah. Mungkin Tuan boleh mengkongsikan mengenai dan spesies fosil yang dipamerkan di Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah. Antara fosil-fosil yang menarik dipamerkan di
di Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hasnal Bolkiah bermula dengan DRSG, iaitu sebuah fosil kayu besar, iaitu yang terdiri daripada fosil kayu cypress yang berusia dalam lingkungan 47 juta tahun. 47 juta tahun. Berikutan daripada fosil saiz yang besar ini, ia memiliki berat sehingga mencapai 48 tan. Wow. Dan menariknya juga, ia memiliki signifikan sejarah dengan Islam. Apabila ada pernah kajian yang pernah diterbitkan sebelum ini melalui kajian kimia yang terdapat di dalam fosil tersebut membuktikan bahawa ia memiliki persamaan dengan cebisan fosil bahtera Nabi Nuh alaihi salam yang pernah ditemui sebelum ini. Di samping itu juga, apabila pelawat melawat di dalam Galeri 7, penonton akan berpeluang untuk melihat begitu banyak fosil yang terdiri seperti fosil mamalia seperti gajah purba stegodon, ikan gigi ikan hiu gergasi ataupun megalodon sharks. Di samping itu juga terdapat juga corals ataupun batu karang yang dinamakan sebagai Anthozoa rugosa, ammonite dan juga trilobite. Dan lebih menarik lagi, terdapat juga fosil-fosil tempatan yang berasal daripada negara Brunei Darussalam, ditemui di beberapa kawasan di negara Brunei Darussalam yang dikenali sebagai Gastropod strombidae, Conosporella sondiana dan juga Symbiola umbogenesis. Lenny cuba sabut balik tu. Cukup menarik sebenarnya. Baru kau menyuruh atau menyabut. Jadi agak rumit sebenarnya kalau sebutannya. Jadi apa kata penonton, tadi akan tanyakan lagi apakah sebenarnya yang perkataan-perkataan yang disebut oleh Tuan tadi sebentar lagi. Dan sebelum itu, apa kata tadi rehat seketika dan pastikan terus saya menyaksikan kami di Rampai Pagi. Kami akan kembali selepas ini. Baiklah, penonton, terima kasih kerana masih lagi menyaksikan kami. Rasanya memang indahkan berganjak pun daripada menyaksikan sehingga hujung. Tadi ada penonton, sebelum kami meninggalkan Auda dengan sedikit iklan mengenai dengan Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hasnal Bolkiah, ada dikongsikan mengenai dengan fosil yang terdapat yang sebenarnya ditemui di negara Brunei Darussalam. Jadi akan tadi tanyakan balik apakah nama fosil-fosil tersebut. Tadi ada dikongsikan tapi saya dan Atul tidak dapat menyabut. Ini akan tadi tanyakan balik. Cakap menyabut Atul. Dan di mana sebenarnya kalau tadi mengunjungi Balai Khazanah itu, di mana akan dapat lokasi penemuan fosil tersebut ditemui di negara Brunei Darussalam? Mungkin boleh diperjelaskan pada penonton. Okey, seperti yang dinyatakan tadi, alhamdulillah beberapa kajian yang telah dilaksanakan oleh eksplorasi tempatan telah mendapati beberapa buah fosil yang ditemui di negara Brunei Darussalam. Di antara tapak-tapak penemuan fosil tersebut adalah seperti kawasan Lugu, Lumapas dan juga Bukit Ambuk di daerah Tutong. Lugu, Lumapas dan Bukit Ambuk di daerah Tutong. Lugu ada kawasan perumahan? Kawasan ketika perumahan tersebut masih lagi dalam tempoh pembinaan dan usually ianya ditemui secara semula jadi dan tidak terancang lah. Jadi kalau mungkin sedikit soalan Tuan, tanpa teruja ni, apabila tadi melakukan contohnya ada projek dan sebagainya, menemui fosil ataupun peninggalan dan sebagainya dalam tanah, apa yang harus lakukan ni Tuan? Memandangkan fosil ini tidak di dalam penjagaan oleh akta yang ditemui di negara Brunei Darussalam, maka orang ramai boleh melakukannya ataupun menyerahkannya kepada pihak-pihak agensi yang tertentu bagi tujuan pameran juga. Tapi sekali lagi untuk sebutan yang tadi itu, saya macam kan cuba menyambut. tapi memang indah dapat, tapi boleh sekali lagi. Okey. Saya hanya mengambil dua fosil tempatannya yang terdiri daripada fosil gastropod saja, iaitu keluarga besar daripada keluarga siput laut. Apa tu? Cuba.
gastropod. Gastropod. Okey, dua daripada fosil tempatan yang istimewanya ditemui baru di negara Brunei Darussalam pada 2018, tidak pernah ditemui di mana-mana pun di dunia ini, iaitu Symbiola ambogenesis. Symbiola aborigines. Symbiola Symbiola aborigines. Abiogenesis. Okey. Alhamdulillah. Perkataan ambogenesis yang mengandungi perkataan ambok itu jelas sekali diderivasikan ataupun berasal daripada lokasi penemuan fosil tersebut, iaitu di kawasan Bukit Ambok di daerah Tutong. Ya, sementara fosil yang kedua iaitu Conus sporella sondiana. Kamu tidak mau cuba? Conus sporella sondiana. Okey. Cukuplah dia. Conus sporella sondiana. Honus. Ya. Conus. Ya, con, ya. Con. Ia adalah berasal daripada perkataan con yang merujuk kepada bentuk tiga segi. Kon. Ya, kon. Okey. Dapatlah. Teruskan saja. Adalah antara fosil-fosil tempatan. Kewujudan fosil-fosil ini di negara Brunei Darussalam jelas sekali memperlihatkan bahawa negara kita ni jelas merupakan kaya dengan biodiversity yang tersendiri dan wajar untuk terus dipelihara dan untuk dikenali. Okey, alhamdulillah. Sebenarnya banyak yang menariknya bila diperjelaskan mengenai dalam topik yang kita bawakan. Tapi mungkin tadi keseduhan masa, jadi harapan Tuan sendiri mengenai dengan pameran ini dan topik yang kita bincangkan pada hari ini lebih kurang 2 minit. Alhamdulillah, ya, terima kasih Dini dan Atul. Ya, seperti mana mungkin anda pun excited untuk mendengar nama-nama fosil ini, ya, tapi tidak dikongsikan gambarnya ataupun dengan itu jika penonton di luar sana teruja untuk melihat sendiri bagaimanakah struktur fosil yang berusia jutaan tahun ini, dengan itu adalah dijemput ataupun dialu-alukan untuk mengunjungi Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hasnal Bolkiah yang terletak di Simpang 26 Jalan Pengiran Bambu Raja, Bandar Seri Begawan. Ya, Mungkin boleh dikongsikan maklumat lanjut untuk mendapati maklumat lanjut. Ini mungkin ada website-website yang tertentu dan ID dan sebagainya. Ada. Kepada orang ramai, khususnya penonton yang berhasrat untuk mengetahui maklumat lanjut mengenai Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hasnal Bolkiah, bolehlah mengunjungi laman sesawang rasmi iaitu www.bkishhb.gov.bn ataupun mengikuti platform media sosial seperti Instagram iaitu bkishhb.bn dan juga Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hasnal Bolkiah bagi platform Facebook. Alhamdulillah. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada Yang Mulia Tuan Haji Muhammad Ruzaini bin Haji Muhammad Daud, iaitu pegawai arkeologi, dengan penjelasan yang sangat menarik. Betul. Menerokai khazanah purba berusia jutaan tahun. Baiklah, daripada pagi kami ucapkan ribuan terima kasih Tuan kerana sama-sama menerangkan. Pastinya ada penonton yang ingin mendapatkan maklumat lanjut lagi, sila layari laman Instagram mereka iaitu di Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hasnal Bolkiah, bkishhb.bn. Terima kasih Tuan. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.